Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu tajuk yang kelima berkaitan dengan bulatan. Kita akan mulakan dengan tajuk 5.1 iaitu sifat bulatan. Sifat terdapat beberapa bahagian bulatan yang kamu perlu tahu dan hafal. Tengok dekat sini. Sini merupakan bahagian-bahagian bulatan yang kamu kena tahu. Yang pertama adalah pusat. Pusat tu adalah apa? Pusat ni dia ada satu bulatan dan dekat tengah-tengah ni terdapatnya titik tetap. Titik tetap tu hanya satu je titik yang berjarak sama dari semua titik pada lilitan bulatan. Maksudnya titik ini pergi dekat lilitan, jarak dia sama. Dari titik ini pergi ke titik sini, jarak dia sama. Daripada titik tengah kepada titik dekat lilitan, jarak dia dah sama. Jadi titik di tengah ni kita panggil sebagai pusat. Seterusnya adalah lilitan. Lilitan adalah apa? Lilitan adalah perimeter sebuah bulatan, iaitu ada satu bulatan. So dekat luar ni kita panggil sebagai lilitan. Seterusnya adalah jejari. Apa yang dimaksudkan dengan jejari? Jejari adalah garis lurus dari pusat bulatan ke sebarang titik pada lilitan bulatan. Contohnya sini dia bagi ada titik pusat ni. Ni adalah pusat. Dia bawa pergi kepada lilitan hujung ni. Jadi kita panggil sebagai jejari. Dia ada mana-mana dan dia ada banyak sangat. Contohnya daripada sini pergi ke sini pun nama dia jejari. Daripada pusat pergi ke bawah, jejari. Daripada pusat pergi ke atas, jejari. Daripada pusat pergi ke tepi ni, nama dia tetap jejari. As long as dia mesti kena pada pusat dan mesti kena pada lilitan bulatan. Seterusnya adalah diameter. Diameter adalah apa? Garis lurus yang menyentuh lilitan dan melalui pusat bulatan. Maksudnya dia daripada lilitan pergi sampai lilitan, tetapi dia mesti kena pada pusat. Contoh yang lain kamu boleh buat daripada sini kena pusat dan terus pergi kepada lilitan. Dia mesti satu garis lurus. Tolong gunakan pembaris kalau kamu nak buat diameter. Ini pun contoh diameter. Seterusnya adalah tembereng minor atau tembereng major. Tembereng adalah apa? Rantau yang dibatasi oleh satu lengkuk dan satu perentas. Rantau tu maksudnya luas. Yang merah ni kita namakan sebagai tembereng minor sebab dia kecil. Yang putih ni kita kenali sebagai tembereng major sebab dia besar. Maksudnya dia yang luas ni. Yang luas ni kita panggil sebagai tembereng. Dan satu lagi, dia mesti tidak kena kepada pusat sebab dia akan kena pada perentas. Apa itu perentas? Apa itu lengkuk? Kita tengok dekat sini. Perentas adalah garis lurus yang menyambung sebarang dua titik pada lilitan. Kalau diameter, garis lurus yang menyentuh lilitan dan melalui pusat, dia mesti melalui pusat. Kalau perentas pula, dia adalah garis lurus yang menyambung sebarang dua titik pada lilitan. Dia tak kena pada pusat, dia hanya pada hujung tepi ni. Contoh saya letak daripada tepi ni pergi kepada bawah. Kena tak pada pusat? Tidak kena. Jadi kita namakan sebagai perentas. Apa itu pula lengkuk minor? Lengkuk minor, apa pula lengkuk? Lengkuk adalah sebahagian daripada lilitan. Dia masih lilitan tapi dia sikit, dia kecil sebab dia sebahagian daripada lilitan sahaja. Contohnya yang ini pergi sampai ke bawah ni, dia nak banyak ni je. Jadi kita panggil lengkuk minor. Kenapa minor? Sebab dia kecil. Yang besar ni kita panggil sebagai lengkuk major. Seterusnya adalah sektor. Apa itu sektor? Sektor ialah rantau yang dibatasi oleh satu lengkuk dan dua jejari. Dia mesti ada satu lengkuk. Contohnya lengkuk ni, lengkuk minor ni, dan dia ada dua jejari. Ni jejari pertama, jejari yang kedua. Jadi yang kecil ni kita panggil sebagai sektor minor dan yang besar ni kita panggil sebagai sektor major. Saya ulang balik yang berkaitan dengan tembereng. Tembereng pula dia mesti perentas. Dia perentas. Perentas tadi mana-mana kan, daripada lilitan ke lilitan. Ada garis lurus. Perentas daripada lilitan ke lilitan. Kemudian rantau dekat sini kita panggil sebagai tembereng. Jadi ada dua, ada tembereng major atau tembereng
minor. Okey, seterusnya. Okey, kita buat buku latihan, buku kerja yang pertama, muka surat 16. Okey, dia minta berdasarkan berdasarkan bulatan di bawah, lengkapkan jadual yang berikut. Okey, ni dia dah bagi nama-nama yang ada dalam buku kerja. Kamu boleh tengok kalau lupa. Okey, O, bahagian bulatan. Apakah yang dinamakan sebagai O? O ni satu je kan? Titik kan? So, nama dia adalah apa? So, nama dia adalah pusat. Okey, titik tengah ni nama dia adalah pusat. Okey, O, Q. So, O pergi kepada Q. So, O pergi kepada Q, ada satu garis. So, O yang pergi tengah ni pergi kepada bawah. Nama dia adalah jari. Okey, jari. Okey, seterusnya PR. P pergi kepada R. Okey, daripada lilitan pergi pada lilitan, tapi dia kena pada pusat. So, nama dia adalah diameter. Okey, diameter. Seterusnya adalah SU. S pergi kepada U. Satu garis tetapi tidak melalui titik pusat. So, nama dia adalah perentas. Okey, seterusnya PQRSTU. PQRSTU. So, balik pada P balik. So, kita namakan sebagai lilitan. Okey, lilitan. Seterusnya OPQ. O pergi kepada P, pergi kepada Q. Okey, O pergi kepada P, pergi kepada Q. Okey, kita namakan sebagai sektor minor. Okey, sebab dia kecil je kan. So, letak sebagai sektor minor. Okey, OQRS. OQRSTUP. So, patah balik dekat O. So, yang ni kita panggil sebagai sektor major. Okey, seterusnya W. Okey, yang bawah ni. So, W adalah apa? W. Okey, W ni adalah rantau. So, jadi nama dia adalah tembereng minor. So, ini adalah apa dia terpadam. Okey, ini kita namakan sebagai tembereng minor sebab dia kecil je W. Kalau X besar, so kita namakan sebagai tembereng major. Okey, jadi Y ni yang dekat luar kita namakan sebagai lengkuk. Lengkuk apa? Lengkuk major sebab dia besar. Okey, Z ni pula kita namakan sebagai lengkuk minor sebab dia kecil sahaja. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ciri-ciri bulatan. Okey, apa yang terdapat dalam bulatan? Ciri-ciri dia adalah yang pertama, diameter sebuah bulatan merupakan suatu paksi simetri bulatan tersebut. Okey, diameter paksi simetri. Paksi simetri ni adalah bila kamu lipat, kamu akan dapat bentuk yang sama di depan dan di belakang. So, jadi maksudnya sini lipat dapat sama, sini lipat sama. Jadi diameter kita panggil sebagai paksi simetri bagi bulatan. Okey, jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu. Okey, apa maksudnya jejari? So, ini kita panggil sebagai jejari. Okey, daripada sini sampai sini jejari.
Okey, so okey. Yang bersenjang ni dia ada satu lagi titik perentas. Okey, ni perentas. Okey, ni kita namakan serenjang sebab dia akan membentuk 90 darjah. Okey, apa-apa jejari yang ada perentas boleh membentuk 90 darjah. Dan bila ada 90 darjah bermaksud kedua-dua nilai dia adalah sama. Itu maksud membahagi dua. Maksudnya kalau sini panjang dia adalah 5 cm. Okey, sini pun sama, dia akan membentuk 5 cm. Okey, seterusnya adalah pembahagi dua sama serenjang dua perentas bertemu di pusat bulatan. Okey, maksudnya bila ada perentas tadi, ada perentas, kemudian kita boleh buat diameter. So kita akan kata dia boleh bertemu. So dia akan bertemu dekat pusat bulatan. Okey, seterusnya perentas yang sama panjang menghasilkan lengkuk yang sama panjang. Okey, anda kata kamu buat perentas kat atas, kemudian kat bawah, kamu ukur. Perentas A ni sama. Contoh perentas A ni adalah 10 cm. Perentas B ni adalah 10 cm juga. Automatically lengkuk atas dengan lengkuk bawah mempunyai nilai yang sama. Okey, yang terakhir, dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya. Okey, maksudnya kalau ada perentas yang sama jarak dengan pusat, so dia pun adalah yang sama panjang. Okey, dua perentas ni sama panjang. Maksudnya jarak dari pusat ke pusat, dari pusat sampai sini jarak dia adalah sama. Okey. Okey, yang seterusnya, kamu buka buku kerja. Buku kerja 1 muka surat 19. Okey, skip untuk muka surat lain. Buka muka surat 19. Tengok latih diri 5.2a. Okey, dia minta kamu labelkan setiap bahagian bulatan yang berikut dengan betul. So, labelkan iaitu namakan A pergi kepada B. A kena B dan juga kena pusat. Jadi, kita namakan sebagai diameter. Okey, ini adalah diameter. AO dan BO. So, dia sikit je. So, jadi nama dia adalah jari. Okey, seterusnya adalah O. O kita namakan sebagai pusat. Okey, pusat bulatan. Nama lengkap dia adalah pusat bulatan. Okey, AO dan BO. AO dan BO ni adalah jari. Tetapi tengok ayat apa yang dia nak. Yang bertemu di O. So, bila ada dua jari dan ada perentas, kita katakan ini adalah pembahagi dua sama serenjang. Dua sama serenjang. Okey, seterusnya OF. Okey, OF ni adalah jari. CE. Okey, CE ni merupakan perentas. Okey, ST dan UV. ST, UV. Okey, ST dan UV ni merupakan perentas. Okey, manakala ST dan UYV kita namakan sebagai lengkuk. Okey, boleh? Okey, so next adalah berkaitan dengan lilitan dan luas bulatan. Okey, lilitan tadi yang perimeter bagi bulatan. Okey, apakah hubungan lilitan bulatan dengan diameter? Okey, nilai nisbah lilitan kepada diameter iaitu pi suatu bulatan ialah 3.142 atau 22/7. Okey, itu adalah hubungan antara lilitan dan juga diameter. Okey, ini nama dia adalah PI, bukan P tapi pi dan simbol dia. Okey, tengok macam nak lukis. Sini mula buat kat bawah, kemudian buat siang sikit dan stick kat atas. Kita panggil sebagai pi. Dia adalah pemalar yang mana nilai dia adalah
3.142 atau 22/7. Okey, macam mana nak dapatkan nilai pi adalah lilitan bahagikan dengan diameter. Okey, dan ingat diameter merupakan 2 kali jari. Okey kan, tengok sini, sini ada bulatan, sini ada titik. Manakala daripada titik ni ke bawah kita panggil jari, titik daripada pusat pergi kepada atas ni kita panggil jari, dan bila kita panjangkan kita namakan sebagai diameter. Okey, sebab tu diameter adalah 2 kali jari. Okey, macam mana pula nak mencari nilai lilitan? So, lilitan sebuah bulatan ialah pi didarabkan dengan diameter seperti rumus di bawah. Iaitu untuk mencari lilitan, pi darabkan dengan diameter, atau bahasa mudah dan ringkasnya adalah pi d. Okey, rumus lilitan juga boleh diterbitkan menggunakan jari seperti pi darab 2 darab dengan jari, iaitu 2 pi j. Okey, kenapa boleh darab dengan 2 dengan jari? Sebab dia datang daripada diameter. Satu diameter, so diameter bersamaan dengan 2 jari. Okey, satu diameter bersamaan ada 2 jari. So, sebab itulah daripada satu diameter ni dia boleh jadi 2 jari. Okey, kita pergi kepada latihan buku kerja yang muka surat 22. Okey, dia minta kamu lengkapkan jadual di bawah dan isikan tempat kosong berdasarkan darjah yang berikut. Okey, lilitan dia berapa? Okey, lilitan dia adalah 37.7 cm. Kemudian diameter dia adalah 12 cm. Okey, so jadi ini lilitan bahagi diameter. Lilitan tadi 37.7 bahagikan dengan 12. So, apakah jawapan dia? Okey, boleh tengok dekat sini. Ataupun guna kalkulator kamu. 37.7 bahagikan dengan 12. So, jawapan dia adalah, kita tukar dalam bentuk puluhan, iaitu 3.14. So, ni ada 6. So, bila 6 kat sini, yang ni boleh ni kan tambah 1. So, jadi jawapan dia adalah 3.142. Okey, seterusnya soalan B. Lilitan adalah 47.13. So, diameter dia adalah 15 cm. So, jadi lilitan bahagi diameter 47.13 bahagi dengan 15. So, jadi jawapan dia adalah apa? 47.13 bahagikan dengan 15. Kamu akan dapat jawapan adalah 3.142. Okey, macam saya cakap tadi. Okey, nisbah apa kepada apa? Nisbah lilitan kepada diameter tadi. Okey, nisbah lilitan suatu bulatan kepada diameter bulatan tersebut ialah satu pemalan matematik. Pemalan ni adalah kadar tetap, iaitu pi. Kita panggil dia sebagai pi, letak simbol sahaja, dengan nilai dia adalah 3.142. Okey, so jadi oleh sebab itu kita boleh katakan lilitan bahagi dengan diameter adalah lilitan pi darabkan dengan diameter, ataupun lilitan sama dengan pi darabkan dengan 2 darabkan dengan jari. Okey, ni yang saya sebut tadi dalam formula yang dinyatakan sebentar tadi. Okey, kita pergi pada muka surat 22 lagi yang bawah. Okey, kalau ini adalah untuk mencari formula lilitan, ini pula adalah untuk mencari formula luas bulatan. Okey, ini adalah satu bulatan yang mana bulatan ni kita bahagikan kepada 8. Kita bahagikan kepada 8. Okey, dia hitamkan yang bawah dan yang atas ni dia putihkan. Okey, yang atas ni dia putih, yang bawah ni dia gelapkan. Okey, dan dia pindahkan dan dia membentuk satu segi 4 selari. Okey.
berkurang lagi segi 4 selari. Okey. Jadi, okey, apa ini panjang dia apa? Ini panjang ni pergi sini, pergi kepada atas ni, kita katakan ini merupakan jari. Okey kan, daripada sini pergi ke sini, jari kan. Okey, dia transfer. So, sini ada jari. Manakala yang bawah ni, ini merupakan 1/2 daripada lilitan. Kenapa 1/2 daripada lilitan? Okey, sebab dia ambil separuh je yang berwarna sahaja. Separuh. So, jadi tak ambil. Sebab tu kita gunakan 1/2 darabkan dengan lilitan. Okey, berdasarkan rajah, didapati bahawa luas bulatan merupakan luas segi 4 selari. Yang mana tapak darabkan dengan tinggi. Apakah itu tapak? Ini adalah tapak. Tapak dia adalah 1/2 darabkan dengan lilitan. So, darabkan tinggi. Tinggi adalah apa? Tinggi adalah jari. So, jadi tukarkan lilitan. Lilitan, apa formula lilitan? 1/2 darabkan dengan 2 pi J. So, jari ni letak nombor 2 jari J. So, jadi kesimpulannya bila dah darabkan semua, kamu akan dapat yang ni boleh cancel, ini boleh cancel. So, jawapan dia adalah pi J kuasa 2. Sebab ada 2 jari. Okay, ini merupakan rumus luas bulatan. Okay, saya akan ajar lebih lanjut pada pembelajaran akan datang berkaitan luas bulatan. So, hari ini kita fokus kepada lilitan dahulu. Okay, buka muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 23. Kita nak mencari lilitan sebuah bulatan. Okay, ingat dalam tajuk ni, kamu hanya gunakan formula yang diberi. Formula sahaja. Okay, formula tolong hafal ada 2. Formula lilitan adalah pi D dan satu lagi formula lilitan adalah 2 pi J. Dua-dua ni adalah lilitan. Cuma bezanya ini kita gunakan diameter, yang bawah ni kita gunakan jari. Kita pulang kepada soalan. Okey, hitung lilitan sebuah bulatan jika diameter D sama dengan 21. Kita tengok contoh, kita gunakan rumus lilitan pi D. Pi dia dah bagi, dia tak bagi kat sini kan. Okey, bawah ni dia bagi. Dia gunakan 22/7. Kemudian darabkan dengan D. D berapa? D 21. So, darabkan, kamu akan dapat 66. Okey, kita cuba pula untuk soalan C. Okey, nak mencari lilitan sebuah bulatan, nak cari lilitan. So, lilitan, formula dia adalah pi D sebab dia diameter. Okey, pi dia suruh kamu gunakan 22/7. Okey, gunakan 22/7 darabkan dengan D. Diameter dia adalah 49. So, jadi tekan je kalkulator. 22/7. Kemudian darabkan dengan 49. So, jawapan dia adalah 154 cm. Okey, seterusnya. Dia bagi jari pula. So, dia nak lilitan. So, bagi jari. So, nak gunakan formula mana? Kita gunakan formula yang ada jari. So, 2 pi J. 2. Okey, guna formula 2 pi J. 2 darabkan dengan pi, dia suruh guna 3.142. Darabkan dengan J. J berapa? J 25. So, jawapan dia 157.1. Okey, kita cuba soalan D. Soalan D. Lilitan adalah 2 pi J. 2 darabkan dengan pi. Pi adalah berapa? 3.142 darabkan dengan jari. Jari dia suruh guna 4.75. So, jadi jawapan dia adalah 2 darab dengan 3.142 darabkan dengan 4.75. So, jadi jawapan dia adalah 29.849 cm. Okey, soalan berikutnya, soalan kedua, dia minta kamu hitung diameter bulatan. Kita nak diameter jika lilitan adalah 66. Okey, guna formula lilitan sama dengan pi D.
Okey, pi. Okey, dia tak pi. D sama dengan lilitan. Lilitan berapa? 66. So, jadi di sini D kan. Okey, ini darab bila bawa sebelah sini, dia akan jadi bahagi 22/7. Ataupun kamu boleh tukar. So, D tukarkan jadi 66, darabkan. Okay, bila darab, ini akan berpindah kan. So, 7/22. So, tu dia short dia. So, ini 7/22. Jadi, jawapan dia adalah 21 cm. Okay, tengok soalan kita. Dia bagi lilitan 57/7. So, jadi, pi D bersamaan dengan lilitan. Pi dia suruh guna 22/7. Dakkan dengan D. Diameter berapa? Diameter yang kita nak cari sama dengan lilitan. Lilitan kita berapa? 55/7. So, jadi D bersamaan dengan 55/7 bahagi. Sebab sini darab, bawa sebelah sini akan jadi darab. So, bahagi dengan 22/7. So, jadi jawapan dia adalah boleh tengok sini. 55/7 bahagi dengan 22/7. So, jawapan dia adalah 5/2. So, 5/2 cm. Okey. So, seterusnya dia minta kamu hitung jari bulatan jika diberi lilitan adalah 88. So, gunakan rumus 2 pi j sama dengan lilitan. So, kemudian masukkan nilai 2 dengan pi iaitu 22/7. Guna 22/7. Dakkan dengan j. So, 2 ni bawa ke sebelah kanan. Kemudian akan dapat jawapan dia 14. Okey, kita gunakan 2 pi j bersamaan dengan lilitan. So, jadi 2 dakkan dengan pi berapa? 22/7 dakkan dengan jari tak tahu berapa, sama dengan lilitan iaitu 132. So, nak dapatkan J adalah, ini darab bawa sebelah kanan akan jadi bahagi. So, 132 bahagi 2 bahagi 22/7. So, apakah jawapan dia? So, jawapan dia 132 bahagi dengan 2 bahagikan dengan 22/7. So, jadi jawapan dia adalah 21 cm. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Harap kamu faham. Kalau kamu tak faham, boleh tanya pada saya. Sekian, terima kasih.